Sebelum kita mendalami etika peradaban alam Melayu, kita perlu tahu apa itu alam Melayu. Definisi alam Melayu ialah gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Antara istilah lain alam Melayu adalah Kepulauan Melayu dan juga Dunia Melayu. Konsep Melayu boleh dilihat daripada berbagai sudut iaitu geografi, bahasa dan juga budaya. Alam Melayu terdiri daripada kerajaan-kerajaan awal yang berselisih ganti dalam alam Melayu atau Nusantara. Antara contoh-contoh kerajaan alam Melayu yang masyhur adalah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangganegara. Seterusnya kita akan beralih kepada perkembangan sejarah alam Melayu. Pertama sekali kita ada zaman prasejarah iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Seterusnya kita ada zaman protosejarah iaitu kewujudan kerajaan purba atau kerajaan awal. Contohnya Langkah Sukar, Kedah Tua, Gangganegara, Citu, Loyuan dan juga Tantan. Ketiga, kita ada zaman persejarahan iaitu kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, pembentukan masyarakat kepelbagaian melalui perdagangan, kedatangan kuasa penjajah iaitu Portugis, Belanda dan British, kedatangan pengaruh ideologi kuasa luar ke tanah Melayu, asimilasi budaya kuasa luar ke dalam budaya penduduk tanah Melayu, dan akhir sekali kita ada zaman sejarah moden iaitu kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1997, pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, perpaduan antara kaum di Malaysia dan juga usaha ke arah pembinaan negara dan pembentukan bangsa Malaysia. Seterusnya kita akan mendalami lagi perkembangan zaman awal. Pertama sekali kita ada zaman Paleolitik iaitu penempatan paling awal, mengamalkan sara diri dan berpindah randah iaitu nomad, menggunakan alat batu dalam bentuk asas. Seterusnya kita ada zaman Mesolitik iaitu mengamalkan sara diri, mengalami evolusi dan menggunakan batu sebagai alat keperluan dan senjata, melaksanakan pertanian, perikanan, perdagangan awal dan perhubungan. Seterusnya kita ada zaman Neolitik iaitu evolusi yang berterusan, teknologi penciptaan baru yang lengkap iaitu zaman batu akhir pelengkap zaman batu, dan juga kita ada zaman logam gangsa iaitu di mana semua penempatan tetap di satu-satu kawasan, tinggal di kawasan sumber air dan juga menggunakan peralatan logam. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya ingin menyambung konsep etika dan peradaban di alam Melayu. Kronologi peradaban peribumi alam Melayu. Kerajaan Funan menjadi kerajaan yang terkuat di Asia Tenggara ketika kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi. Menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu, kerajaan Funan merosot apabila diserang kerajaan Chenla. Kerajaan Sriwijaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat pada kurun ke-7 hingga kurun ke-11 Masihi. Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Ia juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Kerajaan Majapahit pula muncul kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka muncul pada kurun ke-15 dan diasaskan oleh para meswara. Kekuatan negeri Melaka terdapat Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Undang-undang ini menunjukkan Melaka mempunyai peradaban yang tinggi. Ia juga mempunyai sistem pentadbiran yang cekap dan sistematik kerana adanya sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pentadbiran yang cekap berjaya menjamin keamanan dan keselamatan negeri Melaka dan menjadi tarikan kepada para saudagar dari pelbagai benua untuk berlabuh dan berdagang di negeri Melaka. Dengan adanya pendagang asing dan pendakwah agama, maka terdapat interaksi antara pelbagai benua. Budaya dan cara hidup masyarakat mereka diperkenalkan kepada masyarakat tempatan sekaligus turut mempelajari budaya orang Melayu. Interaksi ini telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk. Peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Peradaban Melayu ini berteraskan rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia merangkumi Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Bajau, Murut dan pelbagai lagi. Itu sahaja konsep etika dan peradaban di alam Melayu. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan sambungkan untuk pengaruh perabatan Asia. Di sini kita ada Tamadun India yang bermula dari tahun antara 2350 hingga 3000 sebelum Masihi di lembah Sungai Indus. Dan lokasi India ni dia terbahagi kepada dua, iaitu India Utara dengan India Selatan. Di mana dua kawasan ini berbeza dari segi bahasa, budaya dan keagamaan. Lepas tu, Tamadun India telah menjalinkan hubungan dengan Asia Tenggara dari segi politik, ekonomi dan sosial
yang menyebabkan corak kehidupan masyarakat Asia Tenggara ni dia serupai dengan tamadun India lah. Lepas tu di sini kita ada beberapa pengaruh ataupun sumbangan yang diberikan oleh tamadun India. Yang pertama ialah ekonomi, kesenian, ilmu pengetahuan, perubatan, agama, sains dan matematik, dan last sekali adalah seni bina. Lepas tu bagi tamadun Cina pula, tamadun ini merupakan salah satu tamadun yang tertua dan dikatakan bermula di lembah Huanghe ataupun dan lembah Yangtze. So, tamadun ini dipercayai dia start daripada abad ke-6 sebelum Masihi lah. Lepas tu hubungan perdagangan luar ni dia bermula melalui pembukaan 7 jalur jalan dagang, yang salah satu perjalanannya dia menyambungkan Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui tanah Melayu. Okey, saya akan paskan kepada Misha untuk yang bahagian seterusnya. Terima kasih. Sekarang saya akan meneruskan dengan memberitahu pengaruh peradaban Cina. Pertamanya ialah agama dan kesenian, budaya, ilmu pengetahuan dan adat istiadat mereka. Falsafah dan agama dan kepercayaan orang Cina berbanyak. Pendahuluannya dengan falsafah Konfusianisme yang berlaku pada 551 hingga 479 sebelum Masihi yang diasaskan oleh Konghucu. Ajaran Buddhisme mereka yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha dari 563 hingga 483 sebelum Masihi. Ajaran falsafah Taoism atau juga dikenali sebagai Taoism berdasarkan teks Tao Te Ching yang merupakan hasil Lao Tzu dan Zhuangzi. Legalisme diasaskan oleh Han Feizi yang lebih berteraskan dengan undang-undang. Seterusnya ialah sains dan matematik mereka. Penggunaan sempoa atau juga dikenali sebagai abacus digunakan untuk pengiraan, pengenalpastian nilai pi, pengenalan sistem pecahan dan sistem berpuluhan yang banyak digunakan dalam matematik, dan sistem kalender Cina yang digunakan oleh mereka. Keupayaan mereka dalam teknologi kejuruteraan hidrolik dapat menolong mereka dalam mengawal banjir Sungai Kuning. Kemahiran mempanaskan barang logam, pembuatan kertas dan pencetakan ialah antara penglibatan teknologi mereka. Seterusnya adalah sastra dan kesenian. Penggunaan tulisan bersifat grafik, kewujudan pelbagai genre sastra Cina klasik seperti puisi, prosa, drama dan fiksyen. Seterusnya adalah kesenian muzik klasik, kaligrafi, seni lukis dan seni pembinaan. Seterusnya, pertanian orang Cina banyak dengan penciptaan alat pada dinasti Han seperti kereta sorang beroda, penggunaan kereta kuda dan sistem penamaan bergilir. Perubatan orang Cina ada banyak kebaikan dengan kaedah empirikal melalui pemerhatian simptom-simptom luaran pesakit. Karya tulisan oleh orang-orang yang berjenama seperti Neijing, Penzhua, Kongmu yang telah mengandungi amalan perubatan orang Cina. Seterusnya saya akan memulakan dengan Timur Tengah. Istilah Timur Tengah merupakan pemilihan wilayah yang dilakukan pada zaman kolonial. Namun secara umumnya Timur Tengah dianggap mencakup wilayah Asia Barat Daya dengan Afrika Utara. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam, di mana terdapat antara teori yang menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu berkait rapat dengan hubungan dagangan yang terjalin dengan tanah Arab pada kurun ke-7. Parlak merupakan salah satu kerajaan Islam yang pertama di alam Melayu, yang pada 840 Masihi, manakala kewujudan penguasaan Islam diikuti oleh kerajaan Samudera Pasai pada 1442 Masihi. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaraan agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Melaka kemudian menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh kepulauan Melayu. Peradaban Melayu telah mengira unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka kurun ke-15, Patani kurun ke-16, Aceh kurun ke-16 dan 17, dan Johor Riau Lingga pada kurun ke-17. Pertamanya, falsafah untuk Timur Tengah berlaku dengan kemunculan ilmuwan Islam. 80 karya perubatan dan kimia dan himpunan hasil penulisan yang dikenali sebagai Korpus Jabir oleh Jabir bin Hayyan. Penghasilan buku Al-Quran fil Al-Tib oleh Ibn Sina dan 270 karya dalam bidang logik, muzik,
dan perubatan oleh Al-Kindi. Seterusnya, sains dan matematik Timur Tengah ada pengasas ilmu algebra oleh Al-Khwarizmi. Perkenalan asas ilmu trigonometri dan ciptaan alat ukuran massa oleh Al-Battani. Industri pengeluaran kertas juga ialah Timur Tengah, dan kaedah penyelidikan pertanian. Ini ialah sistem pengairan dan pemilihan benih dan baja bermutu. Seterusnya ialah seni bina. Seni bina Timur Tengah banyak diletak dengan pembinaan menara, mihrab dan mimbar. Kubah sebagai struktur utama bumbung seperti Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru dan di Turki. Binaan pintu gerbang yang besar juga ada antara seni bina besar oleh Timur Tengah. Ekonomi Timur Tengah banyak dengan sistem zakat dan sistem wakaf, sistem mata wang dirham dan perak, kutipan sistem cukai dan Institut Baitul Mal. Yang ini adalah institut kewangan untuk Timur Tengah. Dalam sosial, peningkatan kedudukan dan maruah wanita juga telah dicapai oleh Timur Tengah. Teknik penyelidikan saintifik, contohnya bidang kimia, astronomi, fizik dan perubatan telah dijalankan oleh Timur Tengah. Kewujudan pusat kegiatan intelektual juga ialah antara kebaikan Timur Tengah. Dalam politik, Timur Tengah telah berjaya dengan sistem syura, iaitu mesyuarat untuk mencapai keputusan suara majoriti. Konsep ummah di mana masyarakat disatukan tanpa mengira keterusan dan agama. Dan pemerintahan dan cara hidup berterasan ke keadilan. Ininya, terima kasih. Penjajahan Barat telah memberi impak yang besar terhadap tanah kehidupan sosial, sistem ekonomi, struktur pentadbiran dan pemerintahan negara di tanah Melayu. Sebagai contohnya, Portugis dan Belanda membawa impak yang besar dalam penggunaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Kuasa Inggris juga menyebabkan sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman etika dan perabatan di mana agama dipisahkan dari politik. Mereka juga cuba mengembangkan ajaran Kristian mendorong pendakwah Islam lebih bergiat di tanah Melayu. Penjajahan Portugis bertujuan untuk perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Portugis tertumpu di Melaka pada tahun 1511 hingga 1641 selama 130 tahun. Impak utama penjajahan Portugis adalah kewujudan masyarakat seni, kumpulan etnik campuran Portugis dan Melayu. Penjajahan Portugis juga mewujudkan perkataan pinjaman bahasa, contohnya gafu dan dolar. Mereka membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan kemunculan kerajaan Melayu Riau. Penjajahan Belanda telah juga membawa impak yang besar terhadap tanah Melayu. Pada tahun 1602, mereka menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) untuk menguasai perdagangan rempah. Mereka cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di tanah Melayu. Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor pada tahun 1641. Dan penjajahan Belanda di tanah Melayu dari 1641 hingga 1824. Mereka mengikat kapal supaya berdagang di Rabi. Pada tahun 1824, penjajahan Belanda berakhir dengan perjanjian Inggris-Belanda, perjanjian London. Portugis kurang mengesan kepada perabatan Melayu sepanjang penjajahan. Bagi pengaruh peradaban Barat dalam penjajahan Inggris iaitu British mula datang ke Kepulauan Melayu pada awal abad ke-17. British mula campur tangan di tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Hyde telah menduduki Pulau Pinang. Tujuan kedatangan British adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi tanah Melayu. Pada tahun 1874, British telah mula memperkenalkan sistem residen di Perak, kemudian berlanjutkan ke negeri Selangor, negeri Sembilan dan Pahang. Sistem residen ini yang dibentuk adalah untuk memastikan usaha monopoli hasil dagangan utama di negeri-negeri Melayu seperti biji timah dapat berjalan dengan lancar. British juga telah memperkenalkan 3 unit pentadbiran British di tanah Melayu iaitu NNS Negeri-Negeri Selat, NNMB Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan NNMTB iaitu Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dasar desentralisasi juga diperkenalkan pada tahun 1920 hingga 1941, iaitu untuk bertujuan untuk bantahan sultan, menghadkan kuasa residen jeneral, mempengaruhi NNMTB, menyertai persekutuan dan sebagainya. Dari aspek pendidikan,
Kedatangan British telah menyebabkan kerajaan menubuhkan lebih banyak institusi pengajaran tinggi dan sistem pembelajaran di Tanah Melayu lebih bersumberkan kepada bahan-bahan ilmiah dari Barat dan ilmu pengetahuan dari Barat. Dari segi sosial pula, kedatangan British telah menyebabkan hubungan jalan raya semakin maju dan wujudnya highway. Kedatangan British juga mewujudkan sistem perhubungan yang lebih canggih iaitu melalui udara. Pengaruh sosial dari Barat menyebabkan cara pemikiran masyarakat sekarang lebih terbuka. Dari aspek ekonomi, kedatangan British telah menyebabkan perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah. Ia telah merasai struktur ekonomi yang bersifat duit ekonomi, di mana ekonomi yang bersifat lebih moden akan tertumpu di kawasan bandar, manakala ekonomi yang bersifat lebih tradisional dan sara diri adalah tertumpu di luar bandar. Dari aspek politik pula, pengaruh Barat juga memperkenalkan sistem demokrasi berparlimen yang menggantikan sistem pemerintahan beraja. Dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Peradaban globalisasi sering dikaitkan dengan konsep era tanpa sempadan. Apa itu era tanpa sempadan? Era tanpa sempadan bermaksud berlakunya interaksi jaringan peradaban yang mampu merentasi benua dan sempadan negara. Bagaimana perkara ini berlaku? Yang pertama, pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi dari segi internet, komputer dan smartphone. Yang terakhir, penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan Telegram. Peradaban globalisasi ini membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini telah menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Sebagai contoh, hubungan baik Malaysia dengan Amerika Syarikat telah membuktikan ianya menjadi tonggak keselamatan dan kesejahteraan negara. Hal ini kerana wujudnya kerjasama erat dalam keselamatan dan pertahanan menerusi perkongsian maklumat, latihan bersama, pertukaran kepakaran serta teknologi dan sokongan moral antara angkatan pertahanan kedua-dua negara. Seterusnya, kita beralih kepada peradaban contemporary, membina peradaban kasukan global. Sebelum itu, jom kita mendalami definisi-definisi penting dalam topik ini. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Contemporary pula bermaksud zaman sekarang atau masa kini. Peradaban kasukan global pula merupakan salah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar seperti Timur, Arab, Barat dan lain-lain lagi. Peradaban kasukan global ini mendatangkan impak yang positif dan negatif. Impak positif yang pertama ialah memperkenalkan teknologi komunikasi dan maklumat yang baharu. Kesannya, ianya dapat meluaskan peluang untuk mendapatkan maklumat dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, peranan pelaburan asing yang dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan negara. Yang ketiga, penguatkuasaan hak asasi kaum wanita yang telah mengubah persepsi terhadap kaum wanita. Yang terakhir, kadar komunikasi yang berpatutan. Hal ini dapat memudahkan golongan yang tinggal di luar bandar untuk mendapatkan rangkaian yang lebih efektif dan murah. Seterusnya, impak negatif peradaban kasukan global. Yang pertama ialah berlakunya pencemaran budaya. Budaya luar yang tidak ditapis akan diikuti oleh generasi muda yang akhirnya akan menjatuhkan nilai kemanusiaan seseorang individu. Yang kedua, berlakunya penjajahan ekonomi di mana negara-negara maju mula memanipulasikan ekonomi negara yang mundur. Yang ketiga, globalisasi dalam teknologi yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan teknologi yang dapat memberi ancaman kepada rakyat dan negara. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Konsep etika pada sebelum zaman Enlightenment dipanggil zaman gelap yang mempunyai ciri-ciri terhadap pentadbiran pusat yang berkesan, kurang berpengetahuan, kewujudan golongan beren dan sifat gereja yang mengungkung. Seterusnya, semasa iaitu zaman Renaissance, gereja Katolik merupakan institut yang berkuasa. Penghargaan semula ilmu pengetahuan mula dilakukan dan juga pada zaman ini memperolehi ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan. Seterusnya, pada zaman selepas Enlightenment, abad ke-17 dan 18, perkembangan dalam kebijaksanaan, kesadaran, pendidikan, kebudayaan. Pada zaman ini juga, golongan masyarakat meninggalkan dan memperbaharui pemikiran tradisi.
Seterusnya, etika berasaskan agama. Agama Islam, etika disinonimkan dengan akhlak, disiplin ilmu dan subjek keilmuan yang berautonomi. Akhlak dianggap lebih kuat dan berkesan kepada Allah SWT berbanding dengan etika yang berasaskan kepada teori ciptaan manusia. Akhlak juga berasaskan Al-Quran dan hadis. Seterusnya, agama Buddha berasaskan Siddhartha Gautama, antara agama yang terbesar di dunia serta memberi etika yang baik. Agama Buddha mengajar jalan pertengahan, iaitu kesedaran dan aspek keduniaan. Seterusnya, agama Hindu. Konsep etika ajaran agama Hindu adalah berasaskan kitab Veda. Tanda lahir juga dipandang baik dalam akhlak menurut Hindu. Perhambaan juga dilaksanakan akibat tidak melaksanakan upacara agama dengan kesungguhan. Etika Asia berteraskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Wujudnya kelompok-kelompok masyarakat yang seagama dan tidak mahu hidup bermasyarakat dengan agama yang berlainan. Seterusnya, pertikaian budaya seperti penggunaan tangan, sudu garfu dan chopstick semasa makan mahupun masuk rumah menggunakan kasut atau tidak. Seterusnya, etika semasa zaman kolonial. Sistem yang merujukkan kepada perkembangan sesebuah negara ke atas masyarakat. Selain itu, sistem kolonial ini juga menguatkuasakan kepercayaan bahawa moral dan pihak pengkoloni lebih hebat daripada pihak yang dikoloni. Dalam proses pengkolonian, pengkoloni juga akan memperluaskan ilmu agama mereka, bahasa, ekonomi dan juga budaya. Seterusnya, pada zaman pasca kolonial. Pasca kolonial adalah kajian akademik yang kritikal terhadap warisan budaya, di mana pengkoloni memfokuskan impak yang berlaku terhadap kawalan dan eksploitasi kawasan serta orang yang dijajah, seperti sejarah, budaya, kesasteraan dan kuasa empayar. Sekarang saya akan terangkan konsep peradaban berdasarkan susun masa kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme ialah penguasaan dan penempatan penjajahan dengan kekuatan terhadap sesuatu wilayah. Pasca kolonial ialah pertempuran di antara penjajah dengan yang dijajah dan kesan penjajahan terhadap budaya anak watan tanah jajahan sejak era dan proses penjajahan itu bermula sehinggalah kini. Kesan peradaban pada kolonialisme dan pasca kolonialisme adalah lahirnya ideologi materialisme, positivisme, dan individualisme. Positivisme adalah falsafah yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan ilmu pengetahuan. Materialisme menyatakan bahawa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah benda nyata, bukan rohani, bukan spiritual dan supernatural. Individualisme dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berfikir dan bertindak mengikut kriteria subjek itu sendiri dengan kebebasan total dari penentuan sosial di luar orangnya. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, Bumi Putera, etnik Cina, dan India Malaysia, tajukan peradaban sedunia kontemporaris hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. J.S. Percival ialah seorang penulis kolonial kelahiran British yang mencipta konsep masyarakat majmuk dan terkenal sebagai ahli sejahtera berpengaruh di Asia Tenggara. Beliau menerbitkan beberapa buku dalam kerjaya yang panjang termasuk Dasar dan Amalan Kolonial. Walaupun karyanya kini dikritik sebagai Eurocentrik dan berat sebelah memihak kepada penjajahan berterusan. Antaranya pandangan beliau terhadap peradaban ialah hubungan sosial dan politik adalah adat, bukan undang-undang. Autoriti adalah peribadi berdasarkan wasiat dan bukan undang-undang. Kedua-dua adat dan autoriti berkait rapat dengan agama. Ketenteraman sosial bukan terletak pada undang-undang, tidak peribadi dan hak individu, tetapi pada kuasa peribadi dan kewajipan adat. Kewibawaan dan adat yang diperoleh bukan dari akal tetapi dari agama. Oleh itu, struktur sosial adalah hierarki dan autoriti adalah dari atas ke bawah. Masyarakat seperti kasta sosial tidak akan kondusif untuk mengalami perubahan sosial kerana inisiatif dan kreativiti individu bukanlah teras utama dinamiknya. Rangka kerja konseptual dan teori Percival, Westwood dan Posner diringkaskan dan dikumpulkan ke dalam pada mulanya 4 dimensi tetapi kemudian diperluaskan
kepada 5 dimensi. Dimensi ini adalah seperti berikut. Pemerkasaan individu berbanding tingkah laku kolektif. Rationality dan scientist berbanding tingkah laku emotif. Universality berbanding perilaku partikularistik. Sistem sosial terbuka berbanding sistem sosial tertutup. Moral berbanding tingkah laku duniawi. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan berkaitan konsep peradaban. Peradaban Timur merujuk kepada masyarakat dari tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun Jepun dan tamadun India yang membawa masuk masyarakat Islam dan Asia. Peradaban Barat merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat Barat yang merangkumi Amerika Syarikat dan Eropah. Dua kumpulan peradaban ini membawa erti yang tersendiri dan berbeza untuk setiap masyarakatnya yang mempunyai sifat, pencapaian serta keunikan yang tersendiri. Ini tidak bermakna sesebuah peradaban itu tertutup dan tidak menerima pengaruh luar. Sebaliknya, terdapat interaksi yang berlaku antara peradaban ini. Seterusnya, perbezaan ciri-ciri tamadun Islam dan tamadun Barat. Pertama sekali, dari segi kehidupan. Tamadun Islam mengaitkan kota atau bandar sebagai tempat bermulanya tamadun. Manakala tamadun Barat hidup menetap membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara. Seterusnya, dari segi sistem tulisan. Sistem tulisan tamadun Islam bertujuan untuk mempercepatkan proses penyebaran kebudayaan Islam yang memberi kesan kepada perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Manakala sistem tulisan dalam tamadun Barat dicipta dalam memenuhi kehidupan seperti untuk merekod sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Akhir sekali, dari segi organisasi sosial, keadilan amat penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Islam lebih menekankan persamaan taraf antara sesama manusia. Manakala organisasi sosial untuk tamadun Barat lahir apabila manusia hidup bermasyarakat bagi memenuhi keperluan hidup dan mereka terpaksa bergantung di antara satu sama lain. Seterusnya, konsep peradaban daripada perspektif agama dan kepercayaan. Agama menurut Kamus Besar Indonesia ialah sistem yang mengatur tata keimanan iaitu kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia. Menurut Dewan Bahasa dan Pusaka, kepercayaan bermaksud anggapan atau akuan bahawa sesuatu itu ada. Misalnya, amalan, adat dan pantang larang. Alam Melayu diwarnai kaum tua. Pada tahun 1930, pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda terutama di Penang, Singapura dan Sumatera Barat. Pada tahun 1970, kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia di UK dan USA, revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umbi di tanah Melayu.